اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kelipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepadaku kasih kepada kamu dan mengenali diri kamu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekejap tuan-tuan, saya nak share. Tuan-tuan jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Baik. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah Taala pilih kita dalam bersama-sama hashtag santapan rohani, tuan-tuan. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini, dengan apa yang kita nak fahami pada pagi ini, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat lagi satu kefahaman. Kita dapat lagi satu kefahaman yang dengan kefahaman ini maka dapat menyelesaikan satu permasalahan yang membelenggu kehidupan kita selama ini. Patutlah selama ni aku berzikir tak beri kesan. Patutlah selama ni aku berzikir tidak mengubah hati dan perasaan. Patutlah selama ni aku berzikir tidak membawaki apa-apa kenikmatan. Patutlah selama ni aku berzikir tidak membawaki zauq dan wujudan. Itulah yang bermain di minda kita, betul ke betul? Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Betul ke betul, tuan-tuan? Apakah permasalahan yang saya bangkitkan pada pagi ini? Untuk kita muhasabah, untuk kita menilai amalan yang sering kita lakukan. Kerana apa? Bila mana kita menganggap benda tu sampai ke mati sunat. Itu punca yang paling utama. Dan bila mana kita menganggap benda sunat itu sampai bila-bila jadi sunat. Maka sebab itulah, bila mana kita mula memahami satu perkara itu dengan istilah sunat, ala zikir itu sunat aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kesannya yang tuan-tuan terima, kesan yang tuan-tuan akan dapat pada kehidupan tuan-tuan, maka zikir yang kalian lakukan tak beri kesan. Sebab apa? Pertama, otak kita, minda kita, bila kita menganggap benda tu sunat. Apa makna sunat? Buat pun buat, tak buat pun tak apa. Apa makna sunat? Waktu rajin buat, waktu malas tidak. Apa makna sunat? Alah, benda ni tak wajib pun. Apa makna sunat? Ni yang tuan-tuan pahatkan pada minda tuan-tuan. Apa makna sunat? Kalau kita buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Apa makna sunat? Tengoklah, kalau rajin buat, kalau malas tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah keadaan yang berlaku pada life tuan-tuan, keadaan yang berlaku pada kehidupan tuan-tuan. Zikir tu bagus, wirid tu dah bagus, tetapi alangkah ruginya, satu penyesalan yang tuan-tuan patut menyesal sekejap. Amalan yang kita lakukan tak beri kesan. Seolah-olah, cuba tulis dekat ruangan komen,
Aku tanam pokok tapi tak hidup-hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Kalau bab dunia ni orang feras menonggeng. Orang feras. Beli anak pokok. Dah. Tanam. Lepas tu mati. Lepas tu tak puas hati lagi. Pergi beli lagi. Beli lagi anak pokok dekat Sungai Buloh. Dah. Rumah hamba ni banyak. Tepi-tepi ni banyak nursery. Dah. Beli lagi. Lepas tu kita tak tahu kaedah. Tak tahu strategi. Tak tahu technical. Cara yang sebetulnya. Tanam-tanam. Mati. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ibarat tanam pokok tak hidup-hidup. Samalah amalan yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, tuan-tuan, tak menghidupkan pun apa-apa dalam kehidupannya kita. Sebab apa? Antara punca yang kita nak sembangkan pada hari ini, iaitu berkenaan tajuk wirid tak kekal sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Simple saja, betul. Kalau tuan-tuan fahami tajuk ini, daripada tajuk dah mengubah minda. Saya ulang balik. Daripada tajuk dah mengubah minda, tuan-tuan. Dah. Apa dia? Wirid tak kekal sunat. Tuan-tuan berwirid, bagus. Waalaikumsalam Eli Yusni. Dah. Dan semua yang beri salam, hamba menjawab waalaikumsalam. Dah. Apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini, yang boleh mengubah minda tuan-tuan secara automatically. Dan ingat benda ni. Bila sebut mengubah minda, inilah proses yang paling utama. Kalau tuan-tuan nak ubah kehidupan, kalau tuan-tuan nak ubah life, kalau tuan-tuan nak ubah amalan, ni ubah minda dulu. Ubah minda. Sebab tu tanya belum dah daftar ke belum program yang akan berlangsung pada Sabtu dan Ahad ni. 18 dan 19 tuan-tuan. Gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu rehat. Dan kalau nak berjalan tu bagus. Tapi kurangkanlah. Selagi mana amal kita tak berubah, kehidupan kita tak bertambah baik, takkan nak berjalan lagi. Dan tahulah tuan-tuan nak balas dendam. PKP tak boleh ke mana-mana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Namun walau bagaimanapun proses ni lebih penting. Sebab tu ingat dalam program nak baiki solat. Dan jangan tuan-tuan ingat. Bila sebut nak baiki solat, nak baiki anggota tubuh badan, belum lagi. Proses yang paling utama yang saya akan buktikan pada pagi ini. Ni formula yang hebat. Orang nak baiki solat, yang solat itu boleh membaiki kehidupan, dia ubah minda. Dia ubah minda. Sebab tu bantu saya dan bantu juga dakwah keluarga tuan-tuan dengan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, pastikan dakwah berjalan. Dah? Sebab apa tuan-tuan, ilmu ni bukan percuma. Ilmu ni ada value. Dan value ilmu itu terletak pada dakwah. Dah? Ilmu tu bila berkembang, nampaklah kemuliaannya. Ilmu tu bila berkembang, nampaklah penghasilannya. Jadi kalau tuan-tuan rasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmu ni percuma, afwan lakum tuan-tuan, ilmu ni bernilai, berharga. Dan cara nak pastikan ilmu ni betul-betul berharga, jangan lupa terus like dan share, dan tag nama orang yang anda sayang, untuk saya pastikan saya dapat bantu diri saya sendiri, dan tuan-tuan boleh bantu keluarga tuan-tuan dengan dakwah yang kita nak dengar pada hari ini. Jelas ke jelas? Okey. Jadi kesimpulannya begini. Hari ini saya dah buktikan, saya akan buktikan sebentar nanti. Waalaikumsalam daripada Singapura. Ahlan wa sahlan bik. Dah daftar ke belum program Sabtu Ahad ni? Kenapa hamba nak minta tuan-tuan daftar? Dengar. Sebab saya nak buktikan pada pagi ini, dengan satu perkataan, dia boleh mengubah minda tuan-tuan. Daripada perubahan minda itu, dia akan mengubah tindakan. Saya ulang balik. Daripada satu word, satu perkataan, dia boleh ubah minda tuan-tuan. Apa yang selama ni terpahat pada minda tuan-tuan? Wirid ni sunat. Zikir tu sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Apa makna sunat? Waktu rajin buat, waktu malas. Apa makna sunat? Tengoklah. Itu makna sunat. Tengoklah. Sebab tak wajib kan? Sebab kita tak merasakan benda tu kefarduan pada dirinya kita. Sebab kita tak nampak benda tu penting pada dirinya kita. Sebab istilah sunat. Bila tuan-tuan dah pahat pada minda tu sunat, ya betul pada hukum, tapi sekejap. Yang kita nak syarah ni satu level yang berbeza. Bila tuan-tuan pahat pada pemikiran tuan-tuan tu sunat, inilah akibat dia. Apa akibat dia? Apakah perkara yang berbangkit selepas daripada pemikiran itu tuan-tuan?
amalan yang tuan-tuan buat tak berubah, tak beri kesan pun pada kehidupan. Betul ke betul? Kalau betul, cuba tulis di ruangan komen betul. Kalau salah, tolong tulis mana salah saya untuk saya perbaiki, tuan-tuan. Sebab kita pakat-pakat ta'awanu. Saya tak mengajar, tuan-tuan. Saya baca kitab para ulama' dan sepatutnya tiap pagi kita baca kitab Nasihatul Ibad. Tapi tadi kitab ni dekat dalam kereta, cari-cari tak jumpa. Arwah tolong carikan. Jadi berbetulan di atas meja ni ada kitab Almarhum As-Sayyid Ramadan Al-Buti berkenaan 132 langkah penyucian jiwa. Hari ni kita nak bincang berkenaan apa, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen, wirid tidak kekal sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Wirid tidak kekal sunat. Terima kasih kepada Asnah. Kepada yang belum menyatakan kesihatan, tolong update di ruangan komen. Saya suka bertanya tuan-tuan apa khabar pada pagi ini. Dan saya suka mendengar update daripada tuan-tuan. Sebab update itu membawa kepada pengenalan kepada Allah Ta'ala. Update tuan-tuan membawa kepada satu keyakinan yang begitu hebat. Update tuan-tuan membawa kepada satu perasaan yang menjiwai kepada sifat-sifat mahmudah. Tolong update sebagaimana yang saya nak. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak bincangkan satu word. Apa dia? Tulis di ruangan komen, wirid tidak kekal sunat. Itu je word dia. Wirid tidak kekal sunat. Firmax, minta maaf, saya tak jual buku ni. Kepada yang bertanya, buku ni saya tak jual. Sebab biasa saya baca buku ni dah sampai muka surat 400 lebih dah. Tapi tadi tak ada. Baik. Tulis dekat ruangan komen, wirid tidak kekal sunat. Ting. Kan saya dah buktikan. Dengan satu word, kalau dipahatkan pada otak, dia boleh mengubah minda. Oh, maknanya wirid itu memang sunat. Tapi tak selalu sunat. Sampai bila-bila bukan kekal sunat. Sampai satu level dia akan berubah. Sebagai contoh. Sunat qiyamul lail. Bagi kita, hukumnya sunat. Bagi para Nabi, hukumnya wajib. Kan dah berubah minda. Dah. Sembahyang sunat witir. Bagi kita, hukumnya sunat. Bagi Nabi, hukumnya wajib. Dan ada juga mazhab yang mewajibkan solat sunat witir. Dalam mazhab Syafi'i, witir tu hukumnya sunat. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau hamba tak salah, hukumnya wajib. Jadi, tuan-tuan, kalau ubah je perkataan dan mengubah minda, hamba yakin dengan ubahnya minda ini boleh membawaki kepada perubahannya tindakan. Baik, kita baca. Qala al-musannifu, telah berkata almarhum Asy-Syahid Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti, apabila seseorang menetapkan sesuatu wirid buat dirinya dan dia berterusan mengamalkan wirid tersebut, walaupun zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Nampak simple tuan-tuan, tapi zikir is very powerful. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Baik, tuan-tuan dah biasa buat, hari-hari buat, dan dia berterusan mengamalkan wirid tersebut, dan tuan-tuan istiqamah, tak pernah tinggal. Walaupun lewat macam mana pun, tengah-tengah pakai kasut masih lagi subhanallah. Baik. Muka surat berapa? Muka surat 127. 127. Kemudian dia terhenti daripada mengamalkannya. Tuan-tuan dah biasa buat, tiba-tiba stop. Sebab apa? Sebab asalnya kita kata tak apalah, sunat. Okey. Maka dia sangat perlu kepada teguran yang sedikit keras, kerana seolah-olah dia telah meninggalkan satu amalan yang fardu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh saya ulang balik? Dah? Almarhum kata apa? Apabila tuan-tuan ada satu wirid 100 kali selawat, 100 kali selawat, dah? La ilaha illallah sehari 300 kali. Bagus. Dah? Buatlah dengan kaedah yang betul. Yang dah belajar dalam program interaktif Cinta Solat, buat dengan teknik yang betul. Macam mana la ilaha illallah, berpalingnya, matanya, hatinya, lintasannya, buat dengan kaedah yang betul. Baik, yang belum tahu lagi, nanti insyaAllah kita belajar kemudian. Cuma persoalannya, bila tuan-tuan dah istiqamah, tetapi fokus tuan-tuan mengatakan zikir tu sunat, maka sampai satu level tuan-tuan pun acuh tak acuh. Rasa nak buat, tak buat, tidak. Kata almarhum, tuan-tuan memerlukan satu teguran yang sedikit keras. Sikit je. Sikit keras. Dia kata apa?
Dia kata kalian telah meninggalkan satu amalan yang fardu bagi diri kalian. Allahu Akbar. Fardu ni bukan wajib. Sebab tu bijak ulama' mengarang kitab fardu bukan makna wajib. Baik. Hal ini demikian kerana sesuatu amalan sunat sebelum menjadi amalan kebiasaan seseorang atau sebelum dia menjadikan amalan tersebut sebagai wirid adalah kekal sebagai sunat. Ya, kita kata betul. Memang zikir itu sunat. Tak ada ulama' kata wajib. Dah, tengoklah zikir yang mana. Dah, cuma kita fokus dulu. Kita katalah zikir lepas solat. Ya, hukum asal zikir lepas solat tu hukumnya sunat. Dah, tak usah bergaduh. Tengok orang tak berzikir apa ni. Dah, itu hukum asal. Tetapi bila mana dia telah menjadi wirid bagi tuan-tuan. Wirid ni apa? Iaitu kebiasaan. Tuan-tuan dah hidup dengan zikir. Dan rasa hati itu gelisah kalau tak berzikir. Allahu Akbar, rasa hidup tak tenang. Pagi tu tak fresh. Dan rasa macam hati itu blok dan sebagainya. Bermakna tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan telah menaikkan diri tuan-tuan kepada satu level. Tuan-tuan telah memfardukan diri tuan-tuan bagi amalan tersebut. Maka dia kata betul. Sebelum tuan-tuan istiqamah, memang amalan tu sunat. Tapi ingat, bila kalian dah istiqamah, dia akan jadi fardu. Saya ulang balik, fardu bukan wajib. Habis tu Ustaz, kalau tinggal berdosa ke? Kena faham mengaji sampai habis. Kalau tinggal berdosa ke? Tak. Tetapi kalian memerlukan sedikit teguran yang keras, kata ulama'. Agar tak usah tinggal lah. Sebab tu dia jadi wirid. Wirid. Makanan rohaniah kita. Baik. Sebagai contoh lah. Sehari dua ni hamba banyak sikit urusan. Ramai duk WhatsApp. Ustaz, tak ada hashtag Santapan Rohani kepada pagi ni. Ni. Sebab apa? Dia dah jadikan hashtag Santapan Rohani sebagai wirid. Dia dengar wirid telinga dia. Kalau tak dengar Santapan Rohani, Allah rasa hidup tu macam tak ada maklumat hari ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila hidup tu tuan-tuan tak ada Santapan Rohani, rasa macam perut je kenyang, hati dia lapar, rohani dia lapar. Ni. Jadi, kod mana pun, pukul 9 pagi, aku nak berada dekat depan telefon. Jadikan ia sebagai wirid. Baik. Qala al-musannifu, walau bagaimanapun, jika dia telah bersungguh-sungguh dan berterusan mengamalkannya, lalu terputus pula setelah itu, tuan-tuan dah buat. Yang simple lu, subhanallah 33. Belajarlah tuan-tuan. Saya janji. Tak janji pun memang saya bagi. Tuan-tuan dah tak payah janjilah. Tuan-tuan yang attend program Sabtu Ahad ni, program nak bagi solat, tuan-tuan akan belajar macam mana zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dengan teknik yang betul. Dengan teknik yang betul. Macam mana? Iaitu dengan teknik zahir dan batin. Maaf, hamba tanya, tuan-tuan tak payah jawab di ruangan komen. Berapa ramai yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar di lidah sahaja. Hati kosong. Tak payah tulis. Berapa ramai tuan-tuan hamba boleh buktikan pada pagi ini, yang berada pada sesi live hashtag Santapan Rohani, yang berzikir tak ada teknik, tak ada kaedah, tak tahu ilmu. Sebab itu kita acuh tak acuh. Tapi saya baik sangkalah, punca kalian acuh tak acuh sebab apa? Maaf. Sebab selama ni tuan-tuan zikir pun tak berkesan, tak beri kesan. Betul ke betul? Tu sebab jadi acuh tak acuh tu. Selama ni tuan-tuan sendiri berzikir, tuan-tuan tak dapat kesan. Bila tuan-tuan tak dapat kesan, pertama, tak apalah. Waktu rajin buatlah. Sebab apa? Buat pun tak jadi. Ni minda tuan-tuan. Buat pun tak jadi. Dah benda tu sunat. Buat pun tak jadi. Tu punca dia. Selama ni, salahnya tuan-tuan tak belajar, tak mengaji, dan tuan-tuan salahkan zikir tu tak beri kesan. Salahkan zikir tu tak beri kesan. Walhal kita berzikir tak ada ilmu, tak ada cara, tak ada teknik, tak betul. Zahir batin tak ada. Zahir batin tak ada. Subhanallah, Tok Imam letihlah sebut subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lidah, hati, telur, kosong. Alhamdulillah, 33. Hati, kosong. Allahu Akbar, 33. Kadang-kadang kata 34. Hati, yelek, nalar reka.
Allahu Akbar. Lepas tu akhir sekali, salahkan zikir. Alah, selama ni berzikir pun tak beri kesan pun. Tak ada apa-apa rasa perubahan. Salahkan zikir. Tak salahkan diri sendiri. Tak nak belajar. Allahu Akbar. Sebab tu, yang attend program 18-19 ni, tuan-tuan Allahu Akbar. Belajarlah satu keluarga. Tak perlu datang. Duduk dekat rumah. Belajar satu keluarga. Hamba akan ajar tuan-tuan kaedah zikir yang betul. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 33. Macam mana teknik yang betul. Supaya tuan-tuan menghasilkan kesan, supaya tuan-tuan dapat memahami faedah, supaya tuan-tuan dapat pertingkatkan zikir tu. Oh, kalau macam ni lah, tak jadi sunat dah ni. Sebab apa? Bila kita mula zikir dah rasa best. Bila kita mula zikir dah rasa sedap. Bila mana kita zikir mula dah rasa syok. Tu perubahan dah tu. Akhir sekali, tak jadi ni kalau aku tak buat ni. Bermakna tuan-tuan mula nak menjadikan ia sebagai satu kefarduan kepada diri. Fardu kepada diri. Jadi walau bagaimanapun, kata almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti, jika dia telah bersungguh-sungguh dan berterusan mengamalkannya, lalu terputus pula setelah itu, maka dia seolah-olah telah terhenti daripada melakukan satu kefarduan. Jadi bila mana kita dah biasa istiqamah, lepas tu tinggal. Tuan-tuan dah meninggalkan satu kefarduan kepada diri. Bukan mewajibkan kepada diri, dipanggil kefarduan kepada diri. Makna fardu ni, aku kena buat. Tuan-tuan jelas ke jelas ni? Ini istilah. Tuan-tuan kena faham. Macam ni lah, macam ni sebagai contoh. Kalau tuan-tuan confuse istilah fardu ni macam mana? Dia macam ni. Saya tanya sekejap satu soalan yang simple. Yang berlaku pada kehidupan kita. Ni minggu depan aku nak kenduri ni. Bagi kad nak kahwin lah. Dah. Ni minggu depan, ni anak yang bongsu sekali ni nak buat kenduri. Dah. Kau wajib datang ni. Kau wajib datang. Kalau kau tak datang, dah. Putus kawan. Contoh, kau wajib datang. Tuan-tuan, cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Wajib tu, wajib pada hukum ke? Atau wajib pada bahasa adat kita orang Melayu? Dah. Cuba jawab sekejap dekat ruang komen. Supaya saya nak fahamkan istilah dahulu. Jangan confuse. Nanti tuan-tuan confuse kepada istilah. Habis tu ustaz, kalau dah fardu, nanti kalau saya dah zikir, nanti kalau tinggal jadi berdosa tak? Sabar dulu. Itu makna fardu, bukan makna wajib. Tapi perkataan wajib pun kadang-kadang, ni orang Melayu duk guna. Kau wajib datang. Kalau kau tak datang, putus kawan. Contoh. Tuan-tuan jawab sekejap, makna wajib tu, wajib pada hukum ke? Atau wajib pada bahasa adat orang Melayu? Terima kasih Siti Nur Aisyah. Wajib pada bahasa Melayu, pada adat Melayu. Kau wajib datang ni. Kalau kau tak datang, kau jaga. Besok kenduri anak kau, aku buat tak erti. Contoh. Jadi kan word to word wajib. Maknanya wajib itu bukan satu kewajipan yang mutlak. Kalau tak datang berdosa besar ke? Dah. Itu pada istilah Melayuin. Sama juga, tuan-tuan dalam istilah tasawuf, bila mana amalan tu dah jadi kelaziman pada kalian, bila kalian dah mula rasa syok, rasa perubahan, ingat, dia menjadi fardu ke atas kita. Bila fardu ni, Allah, tak boleh dah. Rasa tak sedap kalau tinggal. Sebagai contoh, hashtag Santapa Rohani lah. Baru 2 hari hamba senyap. Bukan senyap, tuan-tuan, sakit tekak. Saya ni kena kurang sikit bercakap sebab Sabtu Ahad ni ada program dan 2 hari, tuan-tuan. Saya akan berdiri selama 2 hari, bercakap selama 2 hari untuk membantu tuan-tuan mengubah minda tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul-betul nak perbaiki solat. It's totally wrong. Sabar dulu. Kalau tuan-tuan ingat nak baiki solat, nak baiki rokok, nak baiki sujud, Allah, yang tu 1 jam hamba boleh settlekan. Wallahi. 1 jam hamba boleh settlekan. Sebab perbuatan ni is copy and paste. Copy and paste. Copy and paste. Saya buat macam ni, tuan-tuan buat macam ni. Saya buat macam ni, tuan-tuan buat macam ni. Saya buat macam ni, tuan-tuan buat macam ni. Is copy and paste. Tetapi, dan perubahan yang sebenar, ni, otak kena ubah dulu. Macam ni lah. Simple. Wirid tidak kekal sunat. Satu word, dia ubah minda. Bila ubah minda, ubah kepahaman. Bila ubah kepahaman, tuan-tuan, automatik. Tindakan pun berubah. Baik. Begitulah juga
dengan mereka yang mengamalkan qiyamul lail. Samalah. Tuan-tuan yang istiqamah hashtag Satapan Rohani. Oh, kalau rasa tak masuk Satapan Rohani, tak pagi rasa jiwa kosong. Dah macam wajib dah rancangan ni. Bagi diri tu macam fardu dah. Kalau tak ada, oh rasa tak boleh. Contoh ni, rasa. Begitulah juga amalan qiyamul lail. Bila tuan-tuan Tuhan dah beri jalan, hidup ke qiyamul lail, tiba-tiba tinggal, kemudian sengaja malas dan meninggalkan bangun malam, maka orang tersebut seolah-olah telah meninggalkan satu kefarduan. Habis. Seolah dia tinggalkan satu kefarduan bagi dirinya. Dalilnya, akhir sekali, apa dalil? Terdapat hadis sahih daripada baginda Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang memperlihatkan bahawa baginda menegur seorang sahabat yang biasa bangun malam, kemudian dia meninggalkannya. Allahu Akbar. Jadi akhir kalam dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi pernah tegur seorang sahabat. Ya Allah Ta'ala dah pilih dia, Allah Ta'ala dah jagakan dia, Allah Ta'ala dah hidupkan hati dia untuk bangun malam. Tiba-tiba last kali dia buat acuh tak acuh, Nabi tegur. Dah, Allah Ta'ala dah beri nikmat, kau kena buat. Kau kena buat. Sama juga kepada klien-klien ICS. Ingat, teguran ni jangan duk fikir orang lain, fikir diri sendiri. Kepada tuan-tuan yang dah belajar selama 1 minggu, yang dalam sesi Zamrud 1 bulan lagi, banyak lagi latihan-latihan yang kita akan berikan. Jangan pandang orang. Allah Ta'ala dah pilih kalian berada pada level ini, jangan tinggalkan amalan. Kepada peserta yang dulu masuk NBS, yang tak masuk lagi ICS, NBS pun tuan-tuan berlungguk dah ilmu yang kami dah beri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Zaidina Muhammad. Berlungguk. Kalau tuan-tuan tak amal, rugi. Maka kata almarhum, kalian memerlukan sedikit teguran yang keras. Buat. Syaratnya, ubah minda. Benda ni bukan sunat dah, bagi aku fardu dah ni. Fardu. Kalau aku tak buat, Allahu Akbar, macam mana life aku, kehidupan aku hari-hari. Jelas ke jelas? Jadi kesimpulannya, apa yang dapat kita fahami pada pagi ini adalah hashtag Satapan Rohani. Saya ulang balik. Pertama, wirid tidak kekal sunat. Maknanya ayat ini nak membantu kalian mengubah minda, supaya minda kita terubah dengan satu kepahaman. Kalau kita anggap sunat sampai bila-bila, kita akan buat acuh tak acuh. Tapi tak. Kalau kita dah istiqamah, menjadikan dia fardu kepada diri, maka tak dapat tidak dia menjadi satu perkara yang begitu penting bagi diri. Sebab apa? Kita nak result. Kita nak perubahan. Itu sahaja. Dan akhir kalam tuan-tuan, rugilah beramal kalau tak ada result. Rugilah beramal kalau tak ada perubahan. Sebab tu saya ulang balik, saya tak jual program, saya jual result. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh tengok Facebook saya, berapa banyak result-result yang telah kami zahirkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Berapa banyak result-result yang kami telah lahirkan dengan tolongnya Allah Ta'ala. Berapa banyak result-result yang telah kami munculkan di hadapan kaca TV, telefon tuan-tuan, daripada Facebook saya, dengan inayah dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Semua tu rahmat daripada Allah, tapi syariatnya kena cerita. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa saya makin bersungguh, makin kata orang makin rasa best. Setiap kali nak program rasa best. Sebab apa? Sebab saya bukan jual program, saya menghasilkan result. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada result inilah menyuntik diri saya untuk membantu lebih ramai lagi tuan-tuan yang berada di luar sana, yang mencari jalan nak ubah hidup, nak ubah life, dengan nak ubah solat. Saya jawab, nak ubah solat, ubah minda dulu. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada hari Sabtu dan Ahad ni dalam program nak baiki solat. Program ni tuan-tuan, kalau offline dulu kosnya tinggi, tapi kalau kita buat online, kosnya is very murah, cheap gila. Sebab tuan-tuan duduk di rumah, satu family, kalau boleh telefon tu link kalau dengan tuan-tuan tu TV 60 inci tu, pakat-pakat tengok. Walaupun rasa dalam live, tapi tak akan berasa seperti satu program yang begitu sebenar. Untuk saya betul-betul bantu tuan-tuan memahami perjalanan untuk baiki solat. Jadi ma'assalamah wa liqa, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Satapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.